Okey, kepada penonton galeri kereta, saya ada sedikit bunyi nak belanja. Bunyi ni jarang kita dengar dekat Malaysia. Bunyi reverse sensor. Reverse siren. Reverse siren mah. Reverse siren. カードを確認してください。コード03。カードを確認してください。コード。Tu dia. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat sejahtera. Salam satu Malaysia. Saya Muhammad Afwan bin Rosli, atau lebih dikenali dekat rakan-rakan Facebook Wan Tachini. Hari ni saya nak share sikit tentang sebuah produk kancil saya yang telah dikonvert ke body part L5 Classic. Kancil ni tahun keluaran dalam 2001. Lepas tu saya beli, saya second owner dan terus saya tukar kepada body part L5 Classic. Niat dia sebenarnya nak cari kelisa satu, tapi kelisa ni modal dia tinggi. Body part yang kita nak, orang cakap kalau dah beli kelisa dah tentu pakai Gino, tapi kelisa mahal. Saya beli kancil, tapi nakkan lampu bulat tu, itu yang saya masuk L5 Classic. L5 Classic ni orang cakap kategori susah jugalah orang nak convert, sebabnya sesetengah orang dia akan potong body, saling kulit, potong bonet belakang, sambung body. Tapi saya tak ada usik chassis lah. Kita just untuk bumper depan, bumper belakang dengan bonet belakang. Itu saja. Macam yang sedia penonton nampak, depan ni macam ni lah rupanya body part L5 Classic. Tapi yang kategori ni kategori basic saja. Maknanya dia ada dua jenis. Satu lagi L5 Classic yang ada taring tu, macam Gino tu, dia ada taring dekat sini. Tapi ni saya pilih yang basic punya, sebabnya yang taring tu susah nak dapat. Lagi satu, harga dia mahal jugalah. Yang orang panggil tanduk tu lah. Yang orang panggil, kalau Gino orang panggil tanduk 1000 apa semua tu kan. Tapi L5 Classic ada juga benda tu. Cumanya susah nak jumpa. Banyak orang pakai yang basic saja. Kalau L5 Classic kebanyakan datang bonet flat, maknanya tak ada scoop apa semua. Tapi untuk kereta ni saya nak bagi nampakkan dia macam sport sikit, maknanya ada scoop tu. Saya masukkan bonet scoop ni yang ada scoop besar ni. Dia punya body part depan ni, kalau yang basic punya, dia just sampai sini saja. So nak bagi nampakkan dia lowered ataupun nak bagi nampakkan dia macam sporty sikit, saya masukkan lips depan dengan skirting tepi. Tapi ni bukannya L5 Classic punya, ini model Gino D-Sport ni. Gino D-Sport, tapi ada potong sambung sikit lah. Okey, dia kacuk lah. Dia kacuk juga. Kalau yang ni macam mana penyesuaian kepala dia tu? Okey, untuk bahagian body part depan ni, yang sedia maklum player-player L5 dia akan tahu, macam biasa lah, fender ni separuh sini kita akan pakai kancil original, separuh depan ni kita pakai Jepun punya L5 ni. Sebab fender dia panjang sikit daripada fender kancil biasa ataupun fender kancil Malaysia lah orang cakap. Bahagian depan ni kalau nak modify pun setakat buat frame sikit, buat bracket untuk lampu dengan bumper, yang lain tak ada apa. Cuma yang susahnya dekat potong sambung dekat fender je. Nak cun-cunkan dia punya apa, body part tu. Ini adalah parking pole untuk L5 Classic. Dia susah nak jumpa sikit sebab dia ada logo Mira kat sini. Dan yang saya punya ni, dia ada lampu warna biru dalam dia. Bila kita on kunci malam, lampu kecil, sini berlampu biru, sini pun berlampu biru. Tapi sini saya masukkan hijau lah. Untuk dia punya lampu kecil, lampu hujan dia. Benda ni pun susah juga nak dapat. Dekat setahun lebih saya simpan, belum nak pasang lagi. Ni pun
Dalam baru-baru tahun ni saya pasang. Okey. Lepas tu macam biasa, ini signal untuk JDM punya body part. Signal dia dekat depan. Cuma saya tambahkan sikit custom made daripada signal cover ni, chrome Mira punya. Frame number plate ni, kalau bahasa-bahasa keka cakap, minta maaf sebut, yang ni orang panggil kondom warna biru. Dia ada warna hijau, warna pink, warna kelabu, ada lagi rasanya, tak pasti Lampu depan pula, dia nak cakap sama dengan Gino pun boleh jadi. Lepas tu, sebab tu yang kita boleh match dia dengan Ellipse Gino ni. Ni saya pakai Ellipse Gino punya. Ada orang custom made, tapi dia macam panjang sikit lah. Dia nak bagi nampak lampu tu macam mata sikit, tapi lawa juga macam tu. Yang side mirror ni pun jarang-jarang orang pakai juga. Tapi itulah, luck saya kot dapat. Ni pun kalau pernah dengar, ni model Daihatsu Opti L3, Japan ni. Dia bulat. Selalu orang pakai, kalau L5 dia orang pakai side mirror chrome yang boleh flip tu. Tapi saya sekarang ni harga dia mahal sangat. Saya macam tak logik. So saya ambil yang jenis bulat kan, kena dengan lampu bulat. Tu yang saya pilih yang bulat juga. Dia sekali dengan dia punya tapak tu. Ini custom made. Maknanya yang ni kita pakai kancil punya. Ni original L3 punya, L3 Opti. Kalau kita nak buang tapak original, sayang pula kan. Benda bang original, kau ada orang nak, kita boleh jual lagi. Tapi macam ni kita custom made, tapi tak nampak sangat. Dia just sekilas pandang je juga. Dia macam ada 2 layer. Dia cuma 2 layer. Sebab kita spray hitam bagi nampak macam tutun sikit, tak nampak kan. Okey. Sport rim pakai jenama Razors. Lepas tu penutup tayar, memang minat bang-bang Moon Ice tu, kita beli yang bang kecil-kecil dulu. Mungkin next project nanti untuk kereta lain, saya nak beli yang Moon Ice punya rim, yang jenis full chrome tu. Tayar pun saya pakai tayar saiz 165/50/15 brand ATR K-Sport. Dia nampak rendah ni sebab saya pakai Sprint Sport. Tapi Sprint Sport ni sebenarnya asal kereta saya beli, warna biru. Saya tak pasti brand apa. Tapi sepanjang saya pakai ni, dengan dah buat white body sikit ni, tak pernah sangkut lagi. Walaupun bumping kuat pun dia takkan sangkut. Daripada tepi ni, kalau yang biasa penonton nampak, dia just tambah pillar chrome, pillar pintu full lah, full complete chrome apa semua, dengan cover pintu chrome, door handle chrome. Yang ni pun susah nak dapat juga. Ini geng-geng L5 kalau cari pun hanya kolektor-kolektor, kawan-kawan baik, kawan-kawan rapat je akan jual kepada kita. Maknanya benda ni, kalau yang sedia maklum, ni orang panggil lining chrome untuk pintu, ataupun lintah chrome untuk set skirt. Kalau Gino dia ada panjang daripada pintu sampai belakang kan, sampai sini kan kalau Gino ni. Tapi kalau L5 dia just untuk bawah saja. Belakang pun pakai fuel lip chrome cover punya. Lepas tu, tapi yang belakang ni dia nampak rendah daripada, dia nampak tinggi sikit daripada depan. Sebabnya saya tak pakai absorber kancil. Saya pakai absorber Alza dengan Myvi. Dia lebih tahan. Lepas tu dia agak keras, tapi susah dia nak rosak ke, dia nak kong ke, dia nak leaking. Sebab dia panjang sikit pada kancil. Tapi buat masa ni saya pakai, alhamdulillah tak pernah lagi. Bawa balik jalan jauh pun okey, highway pun okey ni. Dia tak ada goyang sikit lah. Kalau kancil dia membuai sikit, kalau sebab absorber dia kecil kan. Tapi ni saya pasang okey, cun-cun. Atas bawah sama je, bracket semua tak ada apa pun. Bahagian belakang ni, kalau sedia maklum, ini adalah L5 12 punya spoiler. Ada setengah orang minat pakai, ada setengah orang minat dia biarkan bulat saja, nampak macam bonnet, sebabkan kenakan dengan body part L5 klasik. Tapi saya lebih pakai bagi nampak macam orang cakap sport sikit lah, spoiler kan. Lagipun dia ada brake nombor 3 punya lampu, tu yang okey sikit. Lepas tu logo L5 klasik. Lepas tu ini wajib ada dekat L5 klasik punya bonnet. Ni orang panggil sabit rasanya, sabit chrome. Lepas tu ini saya just tambah logo Daihatsu dengan logo Japan punya bendera je lah. Belakang pun normal, tak ada buat apa pun. Maknanya memang ni original L5 klasik punya bumper. Ni lampu reverse.
Lepas tu ini barang-barang basic untuk L5 Classic punya bumper. Kalau kita beli body part tu pun memang original datang, memang akan datang macam ni. Memang akan datang chrome apa semua ni. Cumanya nanti kalau orang nak cat body part ni, benda ni ada skru belakang, dia boleh cabut je. Dia bukannya mati dekat situ. So kalau macam lampu belakang tadi tu, macam mana dia buat? Lampu belakang ni kalau yang kebiasaan yang diorang nak bagi nampak macam L5 dan boleh pakai pintu L5, diorang akan potong kat sini, buka kulit ni, masuk yang L5 punya kulit. Dia bukannya potong body lah, maknanya ada sikit lah potong kulit ni. Lepas tu buka yang Japan punya kulit, masuk balik, dan diorang boleh masuk lah. Maknanya fitting tu semua ngam lah semua. Maknanya bumper punya bracket, bumper punya skru boleh pasang PMP macam tu. Okay. Ada yang boleh buat, tapi kita Malaysia faham-faham lah kan. Tu yang kita pilih jalan selamat, kita buat macam ni. Macam ni pun bagi saya, kepuasan saya pun dah okey. Cumanya kena pandai, orang yang pasang body tu dia kena pandai alignment body. Kalau orang tu tak pandai, nanti lampu ni dia akan terkeluar macam tu sikit. Ni maknanya dia alignment cun-cun lah. Dia duduk dalam body. Kalau tidak nanti kita nampak lampu tu macam matikan, dia macam terbuka macam tu, kalau dia tak betul alignment body tu. Tapi biasalah dia ada welding sikit, dia ada tambah bracket sikit. Tak adalah teruk sangat, tapi alhamdulillah okey. Air pun tak ada masuk, bunyi pun tak ada, knocking pun tak ada. Okey lah. So color kereta ni, color kereta ni sebenarnya asal je hijau Kawasaki terang. Tapi dalam tahun lepas saya dah tukar 2 kali color ni. Asal dia hijau terang betul-betul terang. Tapi sebabkan kod color Kawasaki lah. Sebabkan saya ada tengok satu video YouTube dekat Thailand, Toyota Supra pakai hijau Kawasaki, tapi dia customkan sikit color dia gelapkan sikit. Tapi masa tu Supra tu dia pakai TE37, dia kenakan dengan bronze kan. Tapi saya main dengan chrome, tu saya pakai color solid saja. Maknanya tak ada apa. Cuma clear je, kena pandai sikit. Bukan gloss red, tapi bahasa orang tukang cat dia orang panggil clear keras, orang panggil. Tu je dah nampak macam berkilat, macam berair sikit. Kalau gloss red lagi lawa. Tapi saya kurang minat sebab dia macam nipis sikit. Macam kita bawa laju dekat highway ke apa, storm chip tu, dia senang. Yang ni belum ada lagi storm chip. Selama laju juga. Lepas tu yang atas ni biasalah, kalau geng-geng KK kewajipannya, ada orang minat, ada orang tak minat. Ada orang nak nampak macam eksklusif, dia akan masuk sunroof lah. Yang sunroof saya pakai ni model Mini Cooper S punya sunroof, R53 punya. Dia ada 2 jenis. Satu macam saya ni just boleh buka depan, keluar habis. Yang lagi satu model tu saya tak pasti apa, Mini Cooper juga, dia boleh buka dua-dua, tapi belakang ni just keluar sikit saja, tapi yang ni boleh keluar habis. Dia ada 2 model. Pasang pun dekat, biasalah kalau kita duduk KL ni, kita lebih kenal Karus Motorsport lah. Pasang kat sana. Harga pun okey je, tak ada masalah. Dia pun dah biasa kan, dia pun dah pro pasang-pasang Karus ni. Untuk bahagian dalaman ni pula, kereta ni saya pakai, kalau dah luaran L5, dalaman pun saya pakai dashboard L5 juga. Ni dashboard L5, cuma ni saya dah repaint balik warna hitam, bagi nampak dia kemas balik apa semua. Macam biasa aksesori untuk dashboard, kalau L5 dah tentu kena pakai, selalu orang pakai burger tray, ataupun lagi satu tu orang panggil kandang tu je, just ada tiang kecil kat sini saja. Orang panggil kandang lah benda tu kalau geng-geng KK ni. Lepas tu laci sikat bawah ni panggil laci sikat. Ni laci sikat. Lepas tu pun mentol limited juga tu, susah kita nak tengok, kita nak jumpa. Nanti pun saya tak sempat pasang lagi tu. Untuk mentol depan, dia ada cover bulat ni, Philip made in Francis punya. Lepas tu macam biasa, kapet kaki L5 Mira punya. Lepas tu seat pun saya pakai F5 Classic punya. Memang design dia macam ni. Kalau F5 Classic kebanyakan ni memang design cream macam ni. Lepas tu petak-petak ni, kalau orang biasa cakap macam Burberry punya design baju kan. Dia lebih kurang macam tu.
Lepas tu macam biasa seat belt merah, Mira punya. Ni pun barang-barang limited juga. Lepas tu saya pakai armrest model KK punya. Dia PMP untuk KK ni. Dia sesuai untuk L5 ke, tak kisah kata Myvi ke apa-apa. Sebab kaki dia fleksibel, dia boleh jahit-jahit apa semua. Dia untuk KK punya. Lagi satu, dekat dashboard ni saya pun pakai player macam biasa. Kalau dah jadi M, dah tentu kena pakai Carousella punya. Ataupun orang Melayu ataupun orang Malaysia panggil Kak Ros punya player. Kena dapat nama dia Carousella kan, orang panggil Kak Ros. Lepas tu macam biasa saya tambah meter sikit untuk water tank, untuk bateri. Lepas tu kamera untuk reverse dekat bawah tu. Lepas tu ini just console gear kancil sebab saya nak pakai laci ni lagi sebenarnya. Kalau saya dah tukar yang L5 ke ataupun L7 ke ataupun L2S punya, dia sampai sini je. Dia sini kosong kan. Tu yang saya pakai yang kancil lagi untuk pastikan laci ni, tempat duit ni boleh pakai lagi. Cuma yang ni je, ni cover gear ni saya pakai L2 nya, model L2 nya. Sebabnya kalau yang kancil ni dia just kain, lepas tu macam kurang cun lah. Tu yang saya pakai L2 punya, getah kan. Getah. Lepas tu lain-lain tombol gear pun susah lah nak nampak tombol gear yang jenis macam ni kan. Design-design dia macam ni. Tapi ni pun saya dapat dekat kawan saya. Itu yang dia jual dekat saya. Tapi pun ramai juga yang mencari tombol gear macam ni. Ada yang minta beli, cumanya saya belum nak jual lagi lah. Tengoklah kalau anak 5 ni mungkin jual kot. Lepas tu kereta saya ni dia ada kelainan sikit dari segi steering dia. Steering ni pun kalau kita nak tengok memang susah orang nak pakai sebab dia 2 spoke je, keluaran Momo original punya. Selalu orang pakai yang 3 spoke ataupun yang macam Momo Evo tu. Tapi saya pilih 2 spoke ni. Dia kalau orang cakap untuk racing ataupun untuk kelesaan pemanduan, okey lah orang cakap. Sebab dia selesa kan, pegang 39, dia selesa macam tu. Ini orang panggil jam awan nano. Jam awan nano ni kalau kategori KK, L5 memang orang cari lah. Harga dia boleh mencapai dekat 1k lebih. Tapi tengok kepada condition juga lah. Sebab jam ni dia tunjukkan cuaca panas, hujan, redup. Dia boleh tahu. Dia ada gambar kat sini. Dia memang Japan cipta untuk macam tu. Dia bukan sekadar bagi tahu masa, dia ada bagi tahu gambar sekali, hujan, panas, redup. Dia bagi tahu. Lagi satu saya tambah dengan ini yang panggil cermin pandang belakang panjang. Saya ada dengar-dengar orang cakap cermin ni orang guna untuk driver school dekat Japan. Tapi saya tak tahu benda tu sahih ke tak. Tapi nampak macam dia panjang kan. Dia ada 2, 4, 5 cermin. Maknanya dia wide, dia boleh tengok belah sana, belakang, kiri, kanan sampai ke tepi sikit. Dia boleh tengok macam tu. Betul juga. Dia panjang, dia lebar. Tapi dia pastikan dia menghala ke pemandu lah. Kalau kita menghala ke penumpang depan, tak guna juga sebab kita punya nak memandu. Memang kalau penumpang depan dia solid lah. dia solid, dia juling nanti. Bahagian belakang ni kalau macam sedia maklum, kita just tambah ini geng-geng speaker, mesti tahu punya. Ini orang panggil speaker panda warna biru. Speaker panda. Bila malam dia berlampu lah sini. Warna biru dia warna biru. Ada kolektor dia akan letak 2, 3 macam orang collect alien punya speaker kan. Dia akan letak 4, 5 macam tu. Tapi kita tak 2 pun dah okey ni. Lepas tu ni saya tambah sekali lagi dengan kalau pernah dengar, ini adalah speaker Tianggol model Mira Super Sound System XX untuk Daihatsu Mira punya. Ini pun susah nak dapat lah. Dia adik-beradik dengan, kalau pernah dengar speaker Tianggol, speaker Roti John, lagi satu macam ni kat Tianggol tapi dia tulis Carousella. Tu susah juga nak dapat lah. Orang Malaysia ni memang suka bagi nama makanan je. Biasa lah tu. Tapi yang macam Roti John tu memang bulat macam bola rugby tapi kita lepaskan. Dia memang macam Roti John. Tapi harga dia mahal juga tu. Dia sekarang dah start mahal lah. Macam ni Tianggol kan orang panggil. Dia sebab dia berkaki sini,
kaki sini. Sinilah mungkin penjaga gawang tu tunggu. Enjin asal dia carburetor 660. Tapi ini dah ditukar kepada enjin JBJL 4 piston L5. Time engine. Dia tak pakai time embed, dia pakai time engine. Enjin so far buat masa ni masih stok lagi. Cuma saya tambah jajan-jajan untuk orang cakap apa, bagi kemas lagi lah. Macam ni kita tambah untuk bateri punya, Japan punya Idemitsu. Geng-geng KK mesti tahu punya benda ni. Dia boleh tahu alternator charge, bateri penuh, condition alternator macam mana. Bawa RPM tinggi pun tak ada masalah sebab dia time engine. Bila kita tengah laju pun, kita masuk tu dalam RPM laju, kita maintain atas shingle pun, enjin pun, sound pun masih steady. Dia tak ada gegar ke apa. Dia macam, kadang-kadang saya ingat enjin tak hidup, tapi enjin hidup. Dia slow, dia betul-betul slow. Mungkin sebab kelebihan time engine rasanya. Lain-lain tak ada apa. Air filter pun saya dah tukar kepada open port punya. Basically untuk enjin tak ada nak buat teruk-teruk sangat lah. Sebab kereta pun untuk show car je. Mana-mana kalau kita nak pergi on the road ke apa tak ada masalah. So maintainkan macam ni je. Apa lagi nak buat dengan kereta ni? Untuk kereta ni insyaAllah lah, saya target kalau dalam tahun ni ke tahun depan ada event KK, insyaAllah saya join. Tapi untuk kereta ni belum tentu lagi nak buat apa. Cumanya saya akan buat 2 biji lagi kancil ke project car. Mungkin nak masuk body part Modeno ataupun L2S lah. Tengok lah lebih kurang macam mana. InsyaAllah tengok macam mana. Untuk kereta ni sampai sini saja. Okey, kepada penonton-penonton galeri kereta, terutama Abang Aulia, saya ucapkan terima kasih sebab invite saya untuk review kereta. Lagi satu, kepada penonton-penonton galeri kereta, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Lepas tu promote pada kawan-kawan untuk tengok video galeri kereta supaya lebih banyak lagi view-view kereta kita boleh tengok dekat Malaysia ni. Yang paling penting, jangan lupa kereta mana-mana kita pergi ada. Jangan penat, jangan serik main kereta. Alright, okay, terima kasih.